Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. So, kita bersua lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6. So, kali ini cikgu ingin mengajar kamu tentang nikmat perpaduan. Okay, unit 15, buku teks muka surat 85. Jom kita belajar. Okey, so inilah dia. Selamat datang ke kelas Cikgu Azlina Lin. Semoga ilmu yang cikgu akan sampaikan sebentar lagi memberi manfaat pada kamu semua. Okey, jom kita tengok apa yang cikgu nak ajar hari ini. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.8.2 iaitu mengedit dan memunikan hasil penulisan. Okey, cikgu akan bagi satu petikan dan kamu akan edit murnikan petikan tersebut. Cuba tengok apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. So, pada akhir pembelajaran, murid-murid boleh membaca dan mengenal pasti kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, kosakata, imbuhan dan juga struktur ayat. Kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid-murid dapat mengedit karangan dengan baik dan juga memunikan karangan yang telah diedit. Okey, so yang ini cikgu ambil daripada buku teks muka surat 85. So kita akan edit surat kiriman tidak rasmi ini secara lengkapnya dan kamu akan salin semula dengan jawapan yang betul. Okey, kita tengok pada perenggan yang pertama. Apakah kesalahan yang ada dekat perenggan pertama ni? Sebelum tu saya bacakan dulu. Buat tatapan sahabatku, Chon Seng di Segamat Johor. Semoga sihat sejahtera. Saya di sini sahaja biasa-biasa. Okey, kalau saya bacakan ayat ini, so ayat ini nampak pelik sikit. Okey, so maknanya ayat ni adalah salah. Okay, so salah dari segi struktur ayat. So, bila struktur ayat, kita ombakkan perkataan ini. So, maknanya ayat ini memang salah. So, kita tengok apakah jawapan yang betul. Okay, jawapan yang betul ialah biasa-biasa sahaja. Okay, so setelah kamu kenal pasti kesalahan dan kamu perlu betulkan. So, kita tengok apakah jawapan. Okay, so selepas kita dah edit, kita punya kesalahan tadi, so kita betulkan. So ayat yang kamu perlu buat pun kamu perlu betulkan. Okey, buat tatapan sahabatku Chon Seng di Segamat Johor. Semoga sihat sejahtera. Saya di sini biasa-biasa sahaja. Okey, kita dah betulkan kesalahan yang tadi. Okey, kita pergi pada perenggan yang kedua. Ya, sebelum kita edit perenggan ini, so kita baca dulu. Saudara, bagaimanakah keadaan saudara di sana? Masih sibukkah lagi dengan urusan dan tugasan sekolah? Biar apa pun yang sedang saudara lakukan, saya doa agar semuanya berjalan dengan lancar. Okey, so kita dah baca perenggan ini. So kita tengok apakah kesalahan dalam perenggan kedua. Kesalahan yang pertama iaitu saudara tu tak salah. Yang salah adalah tanda baca yang ada dekat sini. Okay? So dia tak letak tanda baca koma. So kita letakkan koma di situ. Ayat yang pertama betul, tak ada masalah. So kita tengok kesalahan yang kedua. Sekolah. Kenapa salah kat sekolah ni ya? Kenapa? Tukarkan noktah ini kepada tanda baca. So, bila ada tanda baca, tanda soal, maknanya ayat ini adalah ayat tanya. Sebab apa kita kata ayat ni ayat tanya? Sebab ada partikel kah. Partikel kah ini adalah digunakan dalam ayat tanya. So, ini dikira ayat tanya tanpa kata tanya. Tak ada manakah, tak ada siapakah, tak ada di manakah. Okay? So, cikgu harap kamu faham. So, tak bolehlah ada tanda soal. Sebab ini ada kah, so ini adalah ayat tanya, mesti ada tanda soal. Okey, ayat yang kesalahan yang ketiga. Apa-apa. So, ini kesalahan dia apa. So, apa ini adalah kata tanya. So, apa tak boleh berada dalam ayat penyata. So, untuk jadikan dia dalam ayat penyata, so kita kena gandakan dia. So, jadikan dia jadi apa-apa.
Okey, so baru boleh diletakkan dalam ayat ini. Okey, seterusnya kesalahan yang keempat iaitu perkataan doa. Okey, so doa ini adalah kesalahan imbuhan. So mesti ada mendoakan. Okey, saya tak bolehlah kamu tulis doa saja. Saya mendoakan. Okey, mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar. Okey, so kita habis untuk perenggan yang kedua. So setelah habis kamu edit perenggan yang kedua, so kamu perlu bina ayat yang lengkap. Ini ayat yang telah diedit. Selepas kamu dah betulkan, so kamu tulis semula dalam bentuk ayat yang betul. Okey, cikgu tak payah bacalah. Ini nanti kamu bacakan aja. Okey, kita teruskan. Okey, so kita pergi kepada perenggan yang ketiga. Okey, dalam perenggan yang ketiga, cikgu bacakan dulu sebelum kita edit perenggan ini. Dalam surat saudara yang lalu, saudara ada bercerita tentang kedai basikal ayah saudara. Kedai itu maju kerana mendapat sambutan dari pelanggan yang berbilang bangsa. Okey, kita tengok apakah kesalahan dalam perenggan yang ketiga. Okay, kesalahan yang pertama. Okey, cikgu tunjuk dekat sini. Kesalahan yang pertama dekat sini. Dari. Kenapa dari ni salah? Okey, kita nak tahu dari ni salah disebabkan oleh pelanggan ni adalah orang. Dari digunakan untuk saya selalu ajar murid saya menggunakan ATM. Arah, tempat dan masa. Arah, tempat dan masa. Okey, selalu gunakan ATM. Dari ni adalah arah, tempat dan masa. So pelanggan bukan arah, bukan tempat dan juga bukan masa. So kita tak boleh gunakan dari. So kita gantikannya dengan daripada. Okey, seterusnya, kesalahan seterusnya pelanggan. Apa salah pelanggan ni? Okey, pelanggan ni salah dia adalah tertinggal G ke atas dia. G tertinggal 1 G. Okey, pelanggan mesti ada 2 G. So, kesalahan ejaan. Okey, so setelah kamu edit, so kamu perlu tulis dalam perenggan yang lengkap dengan ayat yang betul. Okey, so seterusnya. Okey, setelah kamu dah edit, so tulis semula dalam ayat yang betul. So lengkapkan baliklah. Gantikan dari dengan daripada. Pelanggan tadi tak ada G, so tulis ada G. Betulkan ejaan. Okey. Okey, kita pergi pada perenggan seterusnya. Saya bacakan dulu perenggan ini. Syukurlah Chon Seng, itulah nikmat perpaduan. Dengan adanya perpaduan, negara kita aman sejahtera. Rakyat dapat bekerja dan mencari rezeki dengan selesa. Sebagai hasilnya, taraf ekonomi rakyat dapat dinaikkan. Negara pula menjadi semakin maju. Okey, so ayat ini ada beberapa kesalahan yang perlu kamu betulkan. Cuba kita tengok apakah kesalahannya. Okey, yang pertama, rezeki. Salah eja ya, rezeki bukan rezeki. So ejaan dia ada e. Okey, kesalahan yang kedua. Yang kedua ialah dinaikkan. Okey, dinaikkan ni kita orang yang boleh naikkan. Okey. Boleh maknanya boleh nampaklah dinaikkan. So kita gantikan dia dengan ditingkatkan, bukan dinaikkan. Okey, so kita pergi jawapan lengkap yang perlu kamu hasilkan. Okey, selepas kamu dah edit, so kamu masukkan balik jawapan yang betul dalam petikan. Okey, dalam perenggan itulah balik semula. Okey, dengan membetulkan yang telah kamu betulkan tadi. So, yang pertama tadi rezeki dan yang kedua adalah ditingkatkan. Okey, kita pergi kepada perenggan seterusnya. Okey, kita pergi pada perenggan yang kelima. Okey, baru-baru ini seorang kenalan ayah saya dari Perancis ada berkunjung ke negara kita. Beliau memuji rakyat Malaysia kerana mengutamakan perpaduan. Beliau telah mengambil keputusan untuk membuka perniagaan di negara kita. Pada pandangannya, negara kita istimewa cukup. Cikgu dah bacakan ayat dia. So, kamu rasa apakah kesalahan dalam perenggan ini? Perenggan yang kelima. So, kita tengok apakah kesalahannya. Okay, yang pertama, kesalahan dia adalah dari struktur ayat. Okay, struktur ayat pula ada kesalahan ejaan. Okay, ejaan Perancis tak ada
H tak ada H. So ada CIS sahaja. Okey, kesalahan yang kedua iaitu cukup istimewa. Apa kesalahan ini? Adalah kesalahan struktur ayat. So ayat dia salah. So kita betulkan ayat dia dengan menterbalikkan semula ayat tu. Okey, kita terbalikkan semula ayat tu. Kita betulkan negara kita cukup istimewa, bukan istimewa cukup. Alright, so kamu dah edit perenggan ini. Macam biasa, kamu kena betulkan dalam perenggan yang akan kamu buat. Okay? Okay, so ini adalah ayat yang telah kamu betulkan, yang perlu kamu betulkan dengan memasukkan jawapan yang betul lah. Yang pertama tadi yang salah adalah Perancis, ejaan. Dan yang kedua adalah cukup istimewa, iaitu kesalahan struktur ayat. Okay? Okay, kita tengok pada perenggan yang seterusnya. Perenggan yang seterusnya. Okay, kita pergi pada perenggan yang ke-6 pula. Saya bacakan dulu sebelum kita mengedit perenggan ini. Sampai saya terlupa pula, pada minggu hadapan saya akan ke Segamat untuk menghadiri majlis perkahwinan bapa saudara saya di sana. Kalau ada kesempatan, saya mahu mengunjungi ke rumah kamu. Bolehlah kita bersua muka nanti. Okay? So, apakah kesalahan dalam perenggan yang ke-6 ini? Jom kita tengok apakah kesalahannya. Okay, yang pertama kesalahannya ialah berkunjung. Okay, kat sini mengunjungi ini kita gantikan dengan berkunjung. Kesalahan orang kata imbuhan. Okay, salah imbuhan. Okay, ini saja kesalahan yang ada dalam perenggan ke-6. Okay, macam biasa, kamu perlu lengkapkan, betulkan perenggan ini dengan jawapan yang betul. Jom kita tengok. Okay, ini adalah jawapan yang lengkap yang telah dibetulkan selepas kamu edit tadi . So, gantikan mengunjungi dengan perkataan berkunjung. Okay, so kita teruskan dengan perenggan yang terakhir. Okay, kita dah sampai di perenggan yang terakhir. Cukuplah dulu coretan saya pada kali ini. Kalau ada lapang, berikan berita kepada saya. Bak kata orang, hilang di mata, di hati jangan. Sehingga kita bertemu lagi, sambutlah salam mesra daripada saya untuk saudara sekeluarga. Sekian, terima kasih. Saya dah bacakan perenggan yang terakhir ini. Jom kita tengok apakah kesalahan yang ada dalam perenggan ini. Okey, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama ialah ini tak ada tak ada ini dekat ini, ayat ini tak ada. Okey. So pada kali ini sepatutnya so tertinggal perkataan ini. So kita teruskan dengan kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah lapang. Tak ada imbuhan Perlu ada imbuhan kalau ada ke lapangan. Kalau lapang ini maknanya kawasan lapang. Okey. So kita kena tambah imbuhan. So seterusnya, kesalahan seterusnya ialah yang ini berikan berita. Berikan ni macam kita bagi benda. So yang boleh nampak lah kan kita bagi orang. So berita kita tak nak bagi. So kita perlu kirimkan berita kepada saya. Okay. Gantikan perkataan berikan kepada kirimkan. Okay, so saya rasa itu saja kesalahan yang ada dalam perenggan ini. So setelah kita dah kenal pasti kesalahan, macam biasa kita perlu betulkan kesalahan itu dengan memurnikan teks tersebut. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok jawapan yang telah diedit dan telah dimurnikan. Okay, dengan menambahkan perkataan yang tertinggal dan membetulkan perkataan yang salah. Okay, yang pertama tadi kita tambah ini sebab tadi saya pada kali ini tak ada perkataan ini. Yang kedua, kita tambahkan imbuhan dekat perkataan lapang. Okay, yang ketiga, kita gantikan perkataan berikan kepada kirimkan. So, ini adalah kesalahan yang telah kita betulkan. So, diharap kamu boleh buatlah selepas ini. Okay, kita dah sampai di penghujung sesi pembelajaran. So, cikgu ucapkan terima kasih kerana sudi mendengar apa yang cikgu sampaikan. Cikgu harapkan murid-murid dapat memahami dan mengenal pasti kesalahan dalam karangan yang diberikan. Semoga
ilmu yang cikgu berikan hari ini dapat memberi manfaat pada kamu semua. So sebelum cikgu mengundur diri, cikgu berharap agar kamu dapat memberikan satu like pada cikgu, komen yang membina dan juga subscribe channel Cikgu Azlina Lim. Semoga dengan subscribe yang kamu berikan pada cikgu akan memberikan cikgu lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video yang lebih menarik. Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain hari. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.